Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dihormati Tanpa Kursi Haji Samsuri, Wakil yang muliakan Imam Al-Abdullah Al-Mu'azzin, seluruh hadiah khusus surau muslimin dan muslimat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tentang apa khabar sihat? InsyaAllah kita hanya tinggal beberapa hari dan lebih kurang 5 hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita melihat sebelum daripada ini, semua dari kalangan kita yang hadir ini lebih kurang merupakan para imam tarawih pada tahun lepas di rumah masing-masing. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita peluang untuk kita mengimarahkan rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini, dengan kita menghadirkan diri kita untuk kita mendirikan ibadah solat fardu dan juga sunat tarawih secara berjamaah. Mungkin pada tahun ini kita tengok tak dapat lagi. Sebelum ni tahun ni imam daripada Patani kan, mungkin tahun ni tidak ada lagi. Satu persatu Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita. Tahun lepas Allah Ta'ala telah berikan pendidikan kepada kita. Tahun ini Allah Ta'ala memurniakan kasih sayang ni. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala berikan kita peluang. Apa yang ingin saya kongsikan pada malam ini, satu perkara yang biasa sahaja, namun ini adalah merupakan satu result yang luar biasa. Walaupun pada pandangan manusia hanya boleh menilai pada kacamata zahir sahaja. Pada tubuh badan manusia dia ada body language, gerak geri badan. Namun dalam hati hanya Allah Azza wa Jalla sahaja yang mengetahui, yaitu perihal berkenaan dengan ikhlas. Ikhlas ini tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya adalah membabitkan pembersihan hati. Seluruh segala aspek amal kerja buat kita yang meletakkan dan melayakkan seseorang untuk mendapat natijah yang terbaik daripada Allah Ta'ala, ianya tergantung sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita melaksanakan kerja. Kerana apa? Allah Ta'ala pemilik hati manusia, dan hati ini tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kerjakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada kita. Sejauh mana kita ikhlaskan diri untuk sujud kepada Allah Ta'ala, yang itulah yang menjadi suatu ukuran untuk melayakkan kita mendapat natijah keadaan pahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dalam kehidupan kita yang boleh merosakkan ibadah kita, kerja buat kita,
amal yang kita laksanakan sekiranya tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu, maka ianya akan mencairkan dan meleburkan pahala kita. Sepatutnya kita dah dapat imbuhan akan jalan tersebut, tapi oleh kerana di hujung di sana ada kepentingan peribadi, maka betul penat, lelah, dan boleh dikatakan sia-sia kita melaksanakan sesuatu pengorbanan. Di hujung sana kita sebenarnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun tahu, manusia semua tak tahu. Yang tahu hanya kita sahaja. Hati kita berbicara. Tapi kalau ada pengawalan iman yang baik, kita boleh kontrol diri kita. Kenapa dalam kehidupan dia ada dua amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Ta'ala? Pertama, niat dan membetulkan niat. Niat mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan bila kita niat kerana Ta'ala, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Banyak perantaraan makhluk yang akan datang memuji dalam kita melaksanakan amal sesuatu. Maka kita kena sentiasa memperbetulkan niat kita. Kerana memperbetulkan niat ini, kalau tidak didasari dengan dasar iman dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka habis begitu saja. Tapi didasari dengan iman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita akan mendapat satu kedudukan yang baik. Yang pertama. Dan yang kedua, yang ibadah yang diterima di sisi Allah Ta'ala adalah mestilah bertepatan dengan sunnah. Dengan bertepatan dengan sunnah dan mematuhi hukum syarak dari undang-undang daripada Allah Ta'ala. Boleh buat apa saja ibadah yang nak kita lakukan, sama ada khususiyah, umumiyah, tapi mesti bertepatan dengan sunnah. Nabi perintah kepada kita untuk buat baik, maka kita buat baik kerana Allah Ta'ala. Kita taat perintah Allah Ta'ala. Nabi tegah kepada kita untuk menjauhi tegahan dan larangan daripada Allah Ta'ala. Kita mematuhinya. Dan kita mematuhi dari sudut hukum syarak. Maka insya-Allah kalau kita memahami dari sudut amal makbul yang diterima oleh Allah Ta'ala, kita takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Takut kita kadang-kadang kita buat baik, tapi takut hujung di sana ada satu perkara yang akan membolak-balikkan hati manusia sehingga kita tidak mendapat natijah yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Kerana hidup ini penuh dengan ujian, cobaan dan mihnah, tribulasi dan wudukan. Kalau kita tengok pendekatan zaman sekarang, dia kata kita orang buat baik, dia walaupun buat baik, kadang-kadang berkomunikasi dengan kawan kita menggunakan pendekatan WhatsApp. Dia beri satu simbol sahaja, sudah membuatkan hati kita gugur untuk meneruskan amal kebaikan. Tapi kalau kawan yang baik, dia berikan suatu simbol, ikon yang ada dalam WhatsApp tersebut, emoji yang ada tersebut telah memberikan suatu energi, semangat spiritual dalam kita untuk kita melakukan kebaikan. Nampak tuan? Lidah tak berkata-kata, hanya di hujung jari sahaja. Allahu Rabbi. Kita kena hati-hati juga kan. Tuan-tuan dah pilih-pilih juga nak hantar simbol, tutup tersalah klik. Walaupun tak nak klik yang tu, tertekan. Kawan teringat, apa hal ni hantar macam ni, nampak orang buat baik pun macam Masya Allah, tabarakallah. So biarlah kita menjadi satu pembakar semangat untuk orang fastabiqul khairat, untuk melakukan kebaikan. Maka kalau kita melihat sedikit daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, terjemahan maksud bagi makna ikhlas kepada ikhlas, yakni yang pertama dinyata di sana hati suci. Hati suci. Adapun dalam kamus Idris Al-Marbawi, dinyata di sana adalah tulus hati. Kamus Idris Marbawi ini adalah terjemahan Arab kepada Melayu daripada wazan khalasa, huruf kha, lam dan sa, khalasa, tulus hati. Dan Allah Ta'ala menukilkan dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan ikhlas. Di antaranya Allah Ta'ala kata,
Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Allah Ta'ala berikan peringatan kepada kita, hanya milik Allah agama yang murni, agama yang suci. Tidak boleh dikotori bersebarang anasir yang boleh merosakkan kualiti terhadap pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sememang dalam kehidupan ini kita kena meletakkan amalulillah, beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya slogan sebagaimana dinyatakan dalam buku ini, hatta ya'lam syabab, sehingga para pemuda mengerti. Saya baca buku ini ditulis hatta ya'lam syabab, ditulis Abdullah Nasir Ulwan, sehingga para pemuda mengerti. Memberi peringatan kepada para pemuda, di bahu mereka ummah meletakkan harapan, di bahu kita masyarakat meletakkan harapan, keluarga meletakkan harapan, anak-anak meletakkan harapan, isteri meletakkan harapan. Segala-galanya bergantung kepada harap, bergantung harap untuk kita menyempurnakan hak mereka. Kadang-kadang kita tak tunai hak mereka, kita utamakan prioriti adalah untuk diri kita. Maka kita kena cek balik diri kita. Kalau kita beramal kerana Allah Ta'ala, kita meletakkan, mempermudahkan urusan orang lain, melebihi daripada meletakkan keutamaan daripada diri kita. Maka kita tidak yakin kita buat amal kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Kerana apa? Kita ikhlas beramal kerana Allah adalah tujuan bagi mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat mardatillah, yakni keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita, almarhum Tuan Guru pernah menyatakan, sifat wajib pada Rasul adalah cerminan, mestilah dijadikan cerminan dan petunjuk kepada semua pendukung Islam, semua ahli, semua individu Muslim. Sifat wajib pada Rasul, tabligh, amanah, fatanah, perlulah kita zahirkan dalam kehidupan kita. Amanahnya kita dalam melaksanakan sesuatu. Dalam konteks kita mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, sebab tu dinyatakan di sini, bagi orang yang melaksanakan amal perbuatan kerana Allah Subhanahu wa taala, di sana disebut ada 5 ciri yang diperolehi oleh individu yang benar-benar jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dinyatakan adalah as-sakinatun nafsiyah, jiwa yang tenang. Sebab tu kalau kita melihat orang yang benar-benar jujur, bila dia memberikan pengorbanan, dia menunaikan sesuatu, dia memiliki ketenangan yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati, mengatasi daripada segala-galanya. Sebab tu kalau kita tengok
orang yang benar jujur dan ikhlas, sehingga dia boleh menitiskan air mata. Mata dia, tuan-tuan tak boleh nak gambarkan tuan-tuan. Saya 2-3 hari lepas jumpa seorang hamba Allah. Dia kata kepada saya teringat kepada seorang ni. Dia kata saya teringat kepada seorang ni. Ada jalan tak untuk jumpa dengan dia? Pada asalnya saya kata susah untuk saya nak jumpa dengan dia. Tapi dia kata saya boleh makan, saya boleh minum, saya boleh segala-galanya. Tapi bila saya teringat kat dia, saya rasa sebab hati dia kata. Dia sebab hati tuan-tuan. Dia keluar beg duit, dia keluar beg duit dia. Dia kata ambil duit ni, tolong sampaikan kepada dia. Dia pun dah terlupa dah duit jumlah dia berapa banyak tuan-tuan. Saya kata dia banyak ni. Tak apa, ambil bagi kepada dia. Saya kata banyak ni. Dia pun nak bagi berapa pun tak terkira tuan-tuan. Dia celup duit dia bagi tuan-tuan. Masya Allah. Hati saya sayu tuan-tuan. Allah juga orang yang ikhlas kepada macam ni sekali tuan-tuan. Allah nak campak hati dia. Bagi duit tak kira dah tuan-tuan. Bukan nak kira duit tak, dia buka je dia ambil bagi. Masya Allah, hati saya sayu. Saya balik cerita dengan rumah saya. Masya Allah, baiknya dia ni, dermawannya dia ni. Tapi dia cakap ujung, dia cakap jangan cerita kepada siapa ni. Saya pun amanah, pegang amanah. Saya tak cerita kepada isteri saya siapa, walaupun isteri saya kenal. Allah Rabbi, hati saya sayu tu. Saya usahakan dalam malam tu juga saya pergi tunaikan hajat dia. Masya Allah. Walaupun saya tak dapat apa-apa pun, tapi hati saya rasa puas tuan-tuan. Puas sebab apa? Kita menunaikan hajat Allah. Orang yang benar-benar jujur tuan-tuan, Allah Ta'ala mudahkan urusan. Allah Ta'ala utuskan saya mungkin barangkali untuk tunaikan hasrat dia. Allah Rabbi, sampai macam tu sekali tuan. Kalau kita tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan ketenangan kepada kita tuan, kebahagiaan, Masya Allah. Apa yang ada kepada kita ni tak ada nilai tuan-tuan. Tak ada nilai. Dan Allah Ta'ala boleh datangkan keadaan yang pelbagai cara tuan-tuan. Habis duit Allah Ta'ala boleh ganti cash. Dunia kita nak mengharap kepada makhluk sampai bila pun tak akan cukup. Mengharap kepada manusia, manusia ni sebenarnya miskin. Manusia berkira-kira untuk memberikan kebaikan. Tapi bila Allah Ta'ala pemilik hati manusia, Allah Ta'ala boleh beri segala-galanya tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala datangkan semua itu sebagai pendidikan kepada kita. Allah Ta'ala nak tarbiyah diri kita. Allah Ta'ala nak berikan peringatan kepada kita. Maka kita ambil pengajaran Allah Rabbi, bahawa sebenarnya kita kena hidup bina keadaan begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang kurniakan kepada kita yang hadir pada malam ini jiwa yang tenang kepada Allah Subhanahu. Maka yang kedua ni adalah disebut sebagai al-quwwat ruhiyah, rohani yang kuat. Kalau jiwa yang tenang, rohaninya kuat, ibarat macam imun yang kuat. Orang hari ini kalau imunisasi dia tidak kuat, contoh kita ambil hari ini vaksin tuan-tuan. Dos yang pertama, tuan-tuan dah ambil vaksin dah semua? Belum lah. Yang bercakap di hadapan ni tuan-tuan, dua dos vaksin saya dah ambil. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya peluang. Boleh rentas? Boleh rentas? Ada boleh rentas, tapi belum buat permohonan rentas negeri. CJ dah ada, My Sejahtera tu tunjuk saja lah. Tapi saya tak buat permohonan lagi lah. Tapi dos yang pertama Alhamdulillah. Dos yang kedua agak boleh tahan juga tuan-tuan. Demam saya pagi tu, mungkin badan saya tak cukup kuat kan. Atau tengah hari jemput penduri buat akikah, saya makan daging. Petang tu saya panas lagi, saya makan dari panadol. Tapi Alhamdulillah keesokannya itu. Dan cerita apa tuan? Kita kena ada kekuatan. Aspek jasmani dan rohani perlu ada. Kerohanian yang kuat tuan, apa sekalipun anasir yang datang dari luar, dia adalah sebagai benteng diri kita. Bila kita buat benda baik, kita ikhlas, mesti ada datang bentuk ujian kepada diri kita. Yang mana kalaulah sekiranya diri kita ni imun tidak kuat, rohani yang tidak kuat, dia tidak menjadi filter.
Bila dia tidak menjadi filter, dia akan menjadikan ibadah perkara yang kita lakukan boleh jadi lawa dan sia-sia, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila ada kekuatan yang kuat di sebagai benteng, datang anasir, dia tidak mampu menggoncangkan prinsip kehidupan kita, disiplin diri kita, tidak mampu untuk mengganggu-gugat kehidupan kita. Apa sekali keputusan yang telah kita capai, kita tidak akan berpatah kembali ataupun merompak suatu perkara tanpa mengikut lunas-lunas yang tertentu. Kena ada stand yang kuat, kena ada kekuatan. Sebab tu kalau para ulama dia di malam hari dia mengadu kepada Allah Ta'ala, dia sujud kepada Allah Ta'ala, dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bergantung dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Datanglah apa ujian sekalipun, neraca timbangan dia, hukum akal, hukum adat dan sebagainya, dia nilai dan nisbah. Kalau boleh, boleh. Kalau tidak boleh, tetap. Dia tidak mencari kepujian manusia, tapi dia mencari redha daripada Allah Ta'ala. Perlu ada kekuatan yang kuat. Tambah pula kalau kita jadi pemimpin, tuan-tuan, bermula daripada kepimpinan kita di rumah tangga, untuk mengemudi anak-anak, untuk membawa menuju ke syurga Allah Ta'ala, kepimpinan masyarakat, jamaah dan sebagainya, perlu ada kekuatan. Kebergantungan dengan Allah Ta'ala tidak boleh, tuan-tuan, sama sekali ada jadual, ada pemutusan, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak mendapat satu kedudukan kerohanian yang kuat, walaupun kita ibadah biasa-biasa, tapi komunikasi kita luar biasa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ibadah biasa-biasa, tapi komunikasi kita luar biasa. Nak tunjuk kebergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, kuat, tuan-tuan. Maka bila apa saja dicapai keputusan hasil daripada sesuatu perkara yang nak kita lakukan, kita nampak Allah dan Ta'ala tentukanlah siapa yang terbaik. Kalau kita ambil peperiksaan, akhir ujung di sana kita tak lulus, Allah Ta'ala dah tentulah ini adalah keputusan yang terbaik untuk diri kita. Kita tidak kecewa, kita tidak give up, dan kita tidak menyalahkan pihak yang lain. Kita muhasabah diri kita. Maka kita kena cari jalan bagaimana untuk kita memperkukuhkan aspek kerohanian kita. Dan yang ketiga, al-istimrar fil amal, istiqamah terhadap tugas. Istiqamah bil lisan, istiqamah bil fi'li, istiqamah dalam apa sahaja pelaksanaan yang kita buat, tuan-tuan. Istiqamah melaksanakan kebaikan. Maka ini, tuan-tuan, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita nak memulakan ibadah, khususnya bila nak masuk Ramadan, tuan-tuan, ramai orang bila masuk Ramadan, dia nak terus meletakkan hari yang pertama ibadah yang cukup tinggi. Sebenarnya itu satu kesilapan perancangan. Kita sepatutnya memulakan diri kita ini sebelum masuk Ramadan. Kita ikhlas untuk bertamu dengan Ramadan. Kita ikhlas melatih diri kita ini, melatih diri kita ini untuk bertemu dengan Ramadan. Bila datang Ramadan, Allah Ta'ala datangkan nas, hati yang tenang untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Sehingga kan kita akan merasakan suatu kerugian bila kita tak buat satu perkara. Kita tidak boleh mengharapkan kebaikan nak kita buat hanya dalam bulan Ramadan, kerana kita tak nak latih diri kita untuk menjadi hamba Ramadan. Kita adalah hamba Allah. Maka kita kena buat persiapan dah, persediaan dah, melatih diri kita untuk benar-benar jujur kepada Allah Ta'ala. Jujur dalam arti kata segala perkara yang kita buat, tuan-tuan, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang bila nak masuk Ramadan, dia bersedekah, dia belanja orang makan,
Dia jamu orang makan, dia beri itu, dia beri hadiahnya. Dalam hati dia mengharapkan redha daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, ni dia buat baik, dikatakan untuk kerana Allah tak redha, ya Allah, rezekikan aku untuk bertemu Ramadan, rezekikan aku untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Dan sebagai niat yang boleh dirangkumkan dalam diri dia untuk apa? Untuk dia melaksanakan dengan hati yang penuh jujur kepada Allah Ta'ala. Maka yang keempatnya adalah tahwilul adiyat ila ibadat. Semua tugas rutin dijadikan ibadah. Tuan-tuan, kita keluar rumah bekerja, kita kena niat ibadah untuk cari nafkah, nak bagi isteri makan, nak cuba jaga keberkatan rezeki yang kita usahakan. Ini kita kena niat beribadah. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni bila bekerja, banyak perkara yang akan merosakkan ibadah. Kadang-kadang bila orang berurus niaga, dia cari untung diri dia. Dia tak fikir hak orang lain, keadilan kepada pembeli. Maka kita kena fikir, kalau kita sebagai pembeli, kita kena juga berlaku adil. Orang tu meniaga, jangan minta untung, minta kurang lebih sangat. Adil pada kita, tak adil pada dia pun tak boleh juga. Kita pun untung pada kita, rugi pada dia teruk sangat pun tak boleh juga. Kerugian memang ada kepada pembeli, peniaga. Dan dalam situasi apa sekalipun, kita nak cerita apa, kita mestilah menjadikan tugas rutin yang kita buat ni, tuan-tuan. Ni keluar rumah, datang surau, anggaplah ni perkara ini ibadah. Datang surau jadi muazzin, perkara itu ibadah. Datang surau jadi imam, perkara itu ibadah. Datang surau bersihkan ataupun buat apa sekalipun, keluar rumah, pergi pasar dan sebagainya, niat kerana Allah, kerana Allah. Mudah-mudahan bila kita niat kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jadikan zuriat keturunan kita. Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati manusia, kawan-kawan kita, jadi kasih dan sayang kepada kita. Sebab apa? Niat kita memang kerana Allah Ta'ala. Sebab kita boleh tengok manusia ni, kita boleh tengok dia jujur tak jujur, dia ikhlas tak ikhlas, kita boleh tengok. Cara dia buat kerja, kita boleh tengok. Kita boleh buat penilaian, kita kan berdasarkan akal, kita boleh tengok. Tapi kalau orang tu jujur, cara dia buat, orang ni kita tak boleh gambarkan dalam hati orang ini jujur. Tapi kalau orang tak jujur, Allahu Rabbi, senang sangat Allah Ta'ala nak zahirkan orang yang tak jujur. Boleh saja Allah Ta'ala nak malukan dia, boleh saja Allah Ta'ala nak hinakan dia. Kita tak nak jadi begitu. Kita nak walaupun kita tidak dimuliakan oleh orang lain, tapi Allah Ta'ala memuliakan kita. Itu yang kita nak. Kita nak dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita nak dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita nak doa kita didengari oleh Allah Ta'ala, kita nak permintaan kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Sebab bukan kita minta duit kita doa untuk orang lain. Orang yang sakit, kita doa, ya Allah, sembuhkanlah dia. Dan pelbagai kita boleh minta dalam apa sekalipun, tak kisah tuan. Allahu Rabbi. Indahnya hidup ini, orang yang benar-benar jujur dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dia beramal bukan untuk dia semata-mata. Di belakang kita, dia mendoakan kita. Kita kata saya nak pergi ni, hantar anak sekolah ni masuk asrama. Orang sekarang, ramai orang yang dermawan, bila dengar macam tu, nak ambil duit ni buat belanja makan, nak ambil duit ni buat bayar tu, nak ambil duit ni kalau nak tidur malam hostel, ambil. Allahu Rabbi, kawan-kawan yang baik. Ramai kawan-kawan macam tu. Bahkan dalam perjalanan kita, dia belakang, dia doa kepada kita, ya Allah, sahabatku keluar untuk anak-anak, hantar anak, ya Allah, selamatkan dia, ya Allah, jadikan anak ni sebagai anak yang dekat kepadamu, yang berjaya dan sebagainya. Allahu Rabbi. Tengok keindahan Islam cantik ya. Mungkin hari ni hari kita, besok hari orang, kan? Kita bila dah dapat macam tu, kita tengok kebaikan orang
buat kepada kita sampai masa besok kita pun buat begitu. Kan benda baik boleh dicontohi. Maka yang kelima, ibtigha mardatillah, dapat meraih redha Allah dan syurga. Bukan semua orang dapat meraih redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dijanjikan syurga. Kita bukan dari kalangan yang menjanjikan syurga ke atas diri kita, tapi kita adalah umat yang bakal memasuki syurga terlebih awal daripada umat terdahulu. Namun siapa dari kalangan yang berada pada kedudukan itu adalah menjadi suatu tanda tanya kepada kita. Apa amalan kita? Apa sumbangan kita kepada gerak kerja agama Islam? Apa yang perlu kita fikirkan. Kita tidak boleh hanya memikirkan soal kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya memikirkan soal kehidupan isteri kita. Kita tidak boleh memikirkan soal bila aku mati besok harta aku ni nak bagi kepada siapa, tak. Kita tengok bagaimana pendekatan zaman demokrasi hari ini, penempatan di kawasan lembah pantai ini, tuan-tuan. Majoriti sekarang ni kita tengok kepadatan penduduk dari kalangan pengundi Melayu adalah 62%. Kita memikirkan soal diri kita, tapi mereka yang di luar sana fikirkan soal bagaimana nak melawan untuk mengambil tahta melalui saluran demokrasi. Mereka ada wawasan yang lebih jauh daripada kita. Kita memang orang beriman, fikir soal-soal kematian, betul. Tapi sebenarnya kita dikalahkan sebab apa? Kita terlalu memikirkan soal kepentingan peribadi. Kita tak fikirkan generasi umat yang akan datang. Apakah perkara yang nak kita tinggalkan kepada mereka yang perlu kita fikirkan. Ini cerita luar konteks. Kita tengok bangsa Saud bila didirikan kelak yang mampu untuk membeli kawasan itu bukan dari kalangan Muslim dan non-Muslim. Dan akhirnya kita melihat di sebelah hari ini saja nampak tempat minuman keras, betul. Tapi nampak tak? Kita ni kena keluar, tuan-tuan. Kita kena kita kena keluar daripada zon keselesaan. Bukan kita memang kita tak mampu nak buat kerja semua, tapi sekurang-kurang apa sumbangan kita? Kita ada anak, kita pastikan anak-anak kita mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar satu keluarga ada seorang hufaz Al-Quran. Biar ada dari kalangan kita dalam ramai-ramai anak-anak kita, biar seorang paling tidak menghafal Al-Quran. Maka rumah tersebut dilazimi dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Biar umat yang akan datang, tuan-tuan, generasi yang akan datang, tuan-tuan, mereka adalah generasi ahli syurga. Bahkan bukan sekadar itu sahaja, kita boleh fikirkan lebih dan lagi. Maka kita kena fikir yang terbaik. Kalau kita ada cita-cita, kita ada keikhlasan yang baik untuk generasi yang akan datang, kita akan fikirkan. Kita tidak boleh meletakkan pengharapan 100% kepada pemimpin kerajaan, tuan-tuan. Semata-mata kita nak mengharap mereka, tapi kalau mereka tidak mengikut acuan Islam, bagaimana mereka nak menaungi bahtera kerajaan yang mendapat badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka sebagian terakhir dalam melaksanakan kerja ikhlas ini, dia boleh saja diganggu gugat melalui 4 sifat yang pertamanya adalah wujud, bangga diri. Kalau kita buat benda baik, jangan ada dalam kehidupan kita sifat ataupun tabiat bangga diri. Ada bangga diri ini, dia akan melupa diri sendiri. Maka yang keduanya adalah riak. Riak
dalam melaksanakan sesuatu, sebenarnya dia telah merosakkan keikhlasan di awal waktu kerja yang dilaksanakan. Adapun yang ketiga disebut sebagai takabur. Dan takabur ini terbahagi pula kepada tiga. Yang pertama, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Fir'aun kata apa? Waqala rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Ini tidak ada pada diri kita. Dan umat yang terakhir ini tidak ada. Yang kedua, takbur kepada Rasul pun tidak ada di kalangan kita. Maka yang ketiga ni adalah takbur sesama manusia yang ada. Takbur sesama manusia yang ini ada, maka kita kena jaga diri kita. Maka yang keempatnya adalah cintakan habuan dunia dan jawatan. Maka keempat-empat ni ujuk bangga diri, takbur dan juga cinta kepada habuan dunia dan jawatan. Diri ini disebut sebagai penyakit. Kalau menyatakan ini adalah merupakan penyakit, maka mudah-mudahan kita dapat dihindari dari penyakit tersebut dan kita dapat membersihkan hati kita supaya kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat natijah ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi oleh kerana kita mempunyai waktu yang terdesak di dalam musim KP pada Januari waktu Isyak, jadi saya kira cukuplah sekadar itu yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang daripada kurang dan menjadi kelemahan saya bacakan ini. Mohon maaf sekali terkadang terasa bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.